Alright. First of all, kita topik untuk minggu kedua ini adalah UBBL. Okay. This slide also have been uploaded to the Google Classroom. Okay. So UBBL ni basically dalam form of books Okay, you boleh find dekat popular bookstore, ada online pun dah ada sekarang. Okay. So last updated 2021. Okay. Dia start enforce the law pada tahun 1984. Okay. Sebelum ni kita just buku yang biasa kita rujuk mungkinlah grafik, buku architecture grafik. Okay. So sekarang ni lebih kepada law and construction method lah. Alright. Buku ni ada banyak chapter. Dia fokus daripada site possession, saya nak buat submission, okay, construction method, okay, calculation untuk light and space, setback dan sebagainya. Untuk ID kita akan ambil certain part. Tapi nanti kalau you pergi practical, okay, bila you dah deal with construction dan juga submission to authority, buku ni boleh diguna pakai lah. Alright. So kita punya LO ataupun learning outcome to identify arrangement chapter. So, dia ada banyak chapter, a certain part chapter saja yang kita akan guna pakai. Okay. Lepas tu identify focus. Okay, kita akan tengok part mana yang penting saja. Okay, and then type of drawings. Alright, you dah belajar presentation drawing, you dah belajar working drawing, tapi what is the right drawing to submit and then to do construction drawings, okay, according to UBBL requirement. Okay, and then number 4, recognize the usage of form. There are a few form kat UBBL ni yang perlu diguna pakai kalau you nak buat submission dan sebagainya. Okay, number 5, ini mungkin kita akan cover another 2 weeks, calculation of percentage of minimum requirement for natural lighting and ventilation. Okay, sebagai contoh, bilik yang you tengah duduk sekarang ada berapa tingkap. Sebenarnya macam mana arkitek come with the size of the window and then the opening. So basically dia ada minimum requirement untuk residential, ada minimum requirement, untuk school ada minimum requirement, untuk shopping untuk IPT school ada calculation dia. So nanti kita akan belajar lah. So prepare your calculation lah next weeks. Okay. Okay, and then number 6, identify plan submission requirement. Ini selalu masa praktikal, inilah kerja-kerja student practical prepare submission drawing, sebab kita ada deadline yang kita kena target. So submission drawing ni agak berbeza sikit lah daripada working drawing yang biasa kita pernah tengok, yang you pernah tengok. Tapi kita akan tengok lah semasa ni untuk topik ni. Right? Alright. So dia ada banyak parts. Semua kita punya parts, okay, 1 hingga 3, okay, 4 hingga 6 saja. Okay, part 5 tak ada, 6, 7, 8, 9. Okay, itu pun kita tak fokus semua, kita tengok beberapa sahaja. Right. So ini antara pertanyaan yang mungkin dalam you punya fikiran lah. What is UBBL? UBBL ialah Uniform Building Bylaws. Okay. Peraturan bangunan seragam. Okay. Satu Malaysia guna pakailah, walaupun anda berada di mana-mana. So itulah saya pakai. Antara contoh yang basic ialah saiz batu bata yang nak digunakan untuk buat dinding. That's why kita tengok mana-mana pun supplier batu bata dia akan datang ataupun dia akan supply batu bata dengan saiz yang dah standard. Sebab itulah kita pakai uniform building. Kalau tak ada akta ataupun syarat ataupun peraturan macam ni, supplier ataupun pihak pembina dia akan datang dengan bermacam-macam saiz which is susah kita nak control. Ini adalah salah satu contoh lah UBBL tu lah, saiz tingkap,
okey, ketinggian pintu, standard pintu macam mana, okey, itu adalah benda. Kalau kita nak buat tangga kan, okey, ketinggian tangga, anak tangga tu kan, uh, sebab saya rasa you ada come across juga bila you naik tangga terasa macam terlampau tinggi anak tangga tu ataupun terlampau lebar ataupun terlampau pendek. Rasa tak sesuai. Ada tangga yang tak ada railing kat tepi tu. Kan. So standard ni yang digunakan pakai untuk memudahkan pengguna dan juga membuat pembinaan yang seragam lah. Okay. So ni ada antara benda yang you should apa ni tengoklah why, okay, kenapa kena ada UBBL, what is UBBL, who issue, siapa yang issue dan publish siapa yang control, okay, siapa yang been authorized to monitor all this construction, okay, kepada siapa law ni diguna pakai, okay, apakah kegunaan dia dan bilakah dia digunakan. Itu antara persoalannya. So yang saya merah-merah tu antara benda yang akan keluar dalam test lah. Kan, sebab test akan keluar a simple question macam ni. So from your point of view, you kena menjawab lah. Banyakkan lebih kepada common sense lah. Alright. Tapi berdasarkan apa yang dah ada dekat slide ni lah. Okay. Okay. So sekali why lah, why we have UBBL to ensure that building under construction comply with the quality and safety standard. Alright. So nanti semester 4 mungkin you akan belajar building spec and dan juga BQ ataupun build of quantity. Actually semester 4 ni kan ada dah diberi tahulah basic untuk spec. Contohnya you dah buat projek retail, dah buat projek office kan. Biasanya kat drawing tu you akan letak lah homogeneous style, flooring, okay, wallpaper, okay, ceramic tu semua lah. So all the finishes yang you dah propose tu akan diletakkan di dalam satu specification lah. So contractor kena obey lah, kena ikut apa yang design ni dah propose. So itu dinamakan. So bila biasanya kita design ni kita akan pilih barang yang quality, yang safety kan. So bila kita dah letak dalam drawing kita that kind of specification, that kind of size, so contractor kena obey kan. Kalau tidak kita boleh buat adakan tindakan lah sebab kita ada UBBL, kita ada agreement. Okay, ini yang doktor ni you take notes lah. Mungkin you dah download dalam PDF file nota daripada GC. So this one you take note. Biasanya akan keluar dalam exam test lah. Okay, what is UBBL? Okay, aims to improve control and encourage better practice in building design and construction. Dalam kes you ni, you sebagai designer, walaupun construction belum mula dalam proses proposal. Contoh sekarang ni you dalam projek nombor 1 sulam lah, nak renovate AADK pusat lobby, okay, sick bay dan sebagainya. So dengan you practice UBBL ni, you kena tahulah standard reference building design and construction. Sebab dalam group saya itu saya dah pesan kalau nak buat bilik doktor, make sure lah dia punya furniture tu ikut the standard lah untuk bilik doktor. Okay, sick bay tu kena ada standard dia macam mana kedudukan dan juga furniture yang perlu ada. Okay, lepas tu apa lagi, macam lobby kita kena tengok standard lobby macam mana, dari segi ketinggian dia. Okay, itu adalah reference standard. Maksudnya bukan bergantung pada UBL, kita jadi standard, kita cari standard-standard yang ada. Contohnya buku yang tebal tu, okay, apa nama buku tu, yang ada standard ketinggian furniture dan sebagainya lah, right. And then nombor 3, details tag attending building approval. Ini kita akan cover untuk minggu ni lah, kan. Agak you sempat lah kan, okay. Saya bagi secara roughly dulu, okay. Better protection for owner through mandatory warranty. Alright. Kepada anda yang parent beli rumah baru, maksudnya rumah taman baru kan, bukan rumah kampung, bukan rumah sendiri, rumah di taman
Better protection ni bermaksud rumah yang ada yang beli, yang parent yang beli tu ada warranty selama 2 tahun. Sekiranya tiba-tiba pintu tu pecah atau tanggal, so boleh buat laporan kepada developer, dia akan repair dan ataupun ganti 2 tahun. Okay, kalau rumah baru lah. Itu kelebihan kalau beli rumah baru. Okay, and then last kali, better protection for the user of the building. Kita kalau pergi shopping complex ke, kalau kita pergi ke retail, so bila dah ada law yang standard guna pakai, contohnya ada escape route, ada fire extinguisher, ada lighting yang mencukupi, aircon yang sejuk, so mendatangkan keselesaan dan juga dapat keselamatan yang lebih tinggi lah. Ini antara fungsi-fungsi UBBL. Okay, ini tak apa, yang lain tu you baca. Untuk conservation building, bangunan heritage, bangunan lama, dia ada law lain. Okay, itu kita tak akan cover. Mungkin nanti berkat degree nanti you akan cover. So yang kita cover adalah untuk hari ini submission plan for approval. Okay, minggu depan space light and ventilation. Okay, yang ni kita tak cover. Okay, so another week kita akan cover on construction requirement, fire requirement dan fire alarm. Fire alarm ni juga saya tak akan go detail sebab you akan belajar dalam services under Cik Helmi dan ataupun Cik Nordin. Sebenarnya tak banyak, okay? Tak banyak. Alright, kita go to the topik yang pertama. Yang ni pun saya go on secara lalu supaya yang mana yang tak faham boleh terus tanya, okay, sebab dah ada dalam slide. Okay, submission plan for approval. Okay, mana-mana rumah yang di dalam kawalan majlis tempatan, majlis tempatan maksudnya kalau rumah you ada lori yang datang pungut sampah, maksudnya parent you bayar cukai dan tiap tahun bayar cukai dan di bawah rumah anda di bawah kawalan majlis tempatan tu lah. So kalau ada kerja renovation, kena ada submission lah yang ada signed by architect. Masa sekarang ni designer tak ada lagi kuasa untuk tanda tangan sebarang plan. That's why kita kena berkawan baik lah dengan architects lah, sebab dia punya AR memang diguna pakai lah untuk submission. Okay, untuk new building, ni antara benda yang perlu ada lah. So mungkin pernah keluar dalam test, antara soalan saya adalah what are document needed for submission to authorities. Jadi bagi tahulah, biasanya saya bagi 5 tempat kosong, you jawab lah yang mana-mana 5. So saya bukan minta you pilih semua. List down files. Okay, contohnya dokumen yang kena ada ialah kena ada submission fee, maksudnya ada form lah, qualified person. Okay, nanti saya beritahu lah siapa yang qualified. Tadi saya dah beritahu lah qualified person tu macam architect lah yang boleh sign drawing. Okay, so and then kena ada drawings, building layout plan, kena ada form. Gini contoh form lah, form A, site plan. Sebab itulah saya tekankan kemudian kena faham apa itu site plan, sebab dalam submission kena ada site plan. So you kena faham apa yang kena ada lah site plan. Lepas tu estimation lah. Okay, a simple kitchen extension biasanya designer you nanti faham dan mahir nak buat estimation. So memang designer biasanya dia dah faham lah dan dia arif berkenaan estimation lah. So kalau tengok counter kitchen tu ada 10 kaki, ada low cabinet dengan high cabinet, basically dia dah tahu lah berapa harga dia. Okay, so 15, ni yang paling penting lah, semua drawing tu kena include specification of all material supaya kontraktor tak confuse, supaya authority juga tahu yang material yang diguna pakai itu selamat dan juga ikut standard lah. Kalau Malaysia ni SIRIM lah, SIRIM standard. Kalau ada sebarang structure, contohnya you nak tambah tingkat ataupun you nak extend bahagian atas bangunan, kena ada detail structure plan. Okay, ini antara plan yang perlu ada lah. Right. Okay, all plans shall be signed by qualified person. Okay, qualified person macam saya dah mention tadi, architect lah. And then owner of the building. Okay, berapa step yang perlu dihantar ke authority?
ikut kepada authority. That's why nanti you kena collect data, you kena pergi ataupun you call ataupun dapatkan information. Contohnya Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA, untuk submission berapa set diperlukan. Itu anda perlu tahu sebab you akan masuk dalam you punya presentation nanti. Berapa set? MBSA berapa set? MPPJ berapa set? Majlis Bandaraya Ipoh contohnya berapa set diperlukan. Selain daripada itu, kalau ada submission requirement yang lain, sila share dalam slide you sebab tiap-tiap authority berbeza juga, agak berbeza lah dia punya requirement. Macam Lina ni dah tak ada, ini yang dulu, sekarang ni dia nak soft copy. Soft copy. Authority may ask for more. Contohnya macam DBKL lah, DBKL yang saya tahu dia ada tambahan, dia perlu ada 3D. Itu yang kelebihan pula. So authority DBKL ni bukan setakat nak tengok working drawing, dia juga nak tengok 3D. Memudahkan orang nak tengok the 360 punya view. Itu DBKL. So siapa yang dah tahu kat mana dia punya lokasi rumah, di bawah majlis tempatan yang mana, dah boleh mula collect data. Okay, ada beberapa student yang memang pergilah ke, sekarang ni bukan PKP dah, okay, so tak ada masalah. Student boleh pergi sendiri ke majlis tempatan tu, naik ke bangunan unit ataupun tingkat yang ada handle submission dan boleh bertanya. Okay. Alright, dan yang lain ni lah requirement yang lain lah, macam plan, key plan, building plan dan sketch plan. Semua drawing dalam metrik lah, okay. Maknanya MM lah. Okay. Okay, ini information yang perlu ada dekat plan. Okay, kena ada set plan, floor plan, cross section, front view. Ni semua complete lah. Okay. Okay, ini ada benda-benda lain. Set plan kena perlu ada apa. That's why architecture punya set plan lebih detail. Apa yang kita dah ajar lah semester adalah basic sahaja. Dah masuk semester 4, kena ada benda-benda ni lah. Access site, jalan, okay. Lot number, section number, distance for the site. Ada daripada jalan tu ke rumah you ada berapa jarak dia. Okay. Surface water, okay. Air longkang keliling rumah tu nak discharge ke mana. Lepas tu you punya kumbahan, okay. Septic tank kat mana, okay. So boundary, setback, okay, saya tunjuk contoh terus lah supaya nak faham Mana? Alright. Ni. Boleh nampak tak skrin ni? Saya tengok depan saya ni layout. Nampak? Aisyah Masyara boleh nampak? Tak nampak layout. Alright, okay. Ini contoh sebuah plan. Okay. Benda yang saya beritahu tadi semua dia ada kat sini. Contohnya, okay. Ada pintu masuk. Lepas tu dia ada boundary line. Okay, kita tengok ada lot boundary line. Okay, line yang dash dot ni yang pertama ialah boundary dia ataupun sepadan tanah dia. Nampak lot boundary line. Tak nampak. So, kami tak nampak plan tu. Tak nampak plan? Still dekat yang slide submission plans tadi. Masih di situ Okay, kejap. Alright, saya share lagi sekali. Nampak? Okay, dah nampak. Alright. Okay guys, sekarang kita dah nak practice, okay? Kalau sebelum ni you buat proposal sahaja, okay, this task, this subject, this course akan bagi you insight dengan knowledge how to identify layout plan, okay? Macam mana nak buat site plan, macam mana buat submission, okay? So nanti you boleh buat part time, insyaAllah. You sendiri by your own, you do this as your part time job, submission plan. Ataupun kalau you tak boleh sign pun, you buat submission drawing dengan presentation you dah tahu. Okay, presentation drawing semua dah tahu. Soft skill you untuk present kat klien, you dah tahulah sikit-sikit kan. Okay, and then you 3D pun dah tahu, last semester dah belajar. So we can come to practice, bila you nak submit, you dah tahulah. A to Z
kita akan ajar you lah. Maknanya sebelum dapat diploma pun you akan mahir lah. Alright. So katalah you dapat projek rumah banglo macam ni, first kali you kena identify boundary. Okay, yang kat bawah ni adalah boundary lot. Bermaksud walaupun tanah ni besar, untuk sebuah bangunan perumahan ataupun residential, dia ada dia punya distance yang dinamakan this one lah, building setback. Maksudnya anda tak bolehlah buat wall ataupun sampailah ke sempadan, tak boleh. Ikut normal practice tak boleh. Sebab tu dia ada secondary dotted line. Ini adalah boundary dia. Maksudnya kalau you pakai AutoCAD, you kena offset ke dalam. Okay, offset berapa? Kalau daripada depan, offset 30. Okay, 30 kaki. Okay, kalau daripada sepi dan juga belakang 10 kaki. 10 kakinya 3048 lah. So ini adalah dotted line. You nampak? Okay, sebab tu you nampak arkitek biasanya bila dia akan buat satu layout plan, dia akan try to slant lah sedikit orientation tu. Okay, study room, guest room dengan bathroom dia buat condong sedikit lah. Nanti susah nak buat bumbung kan. Tapi biasalah dia nak lain pada lain. So, bila dia buat condong tu, anda boleh nampak tak? Walaupun dia buat condong, right, dekat sini, dinding ni betul-betul touch dekat boundary. Tak dia buat terlebih-terlebih. Tepi pun sama. Okay. So macam ni kita boleh tengoklah. Okay, air longkang biasanya air hujan dia akan discharge dekat belakang. Kat belakang ni bukan ada longkang lah kot. Okay. Ini pula adalah septic tank. Kalau anda perasan, kalau dekat taman dia ada bulat. Okay, ada bulat. Dia ada tulis DBI ke, DBKL ke. Kat situ tu ada pipe lah kat situ. Okay. Kalau kat kawasan perumahan anda, nanti sebelum berbuka pergi dapur ke, pergi luar rumah, cek kat taman dekat rumah anda ada tak lubang-lubang ni. Sebab ada yang tak perasan, dia extend kitchen ni terus sampai ke sini, boundary dia kononnya, dan rupanya septic tank ataupun manhole ni berada di dalam kitchen dah. Maksud dia termasuk bawah. Nanti kalau ada sempat saya tengok gambar lah contoh-contoh di mana kontraktor buat kerja ataupun designer tak faham, dia nampak macam kotak ni, dia ingat dia boleh tutup lah. Kalau tak tersumbat, it's okay. Tapi let's say tersumbat ataupun overflow kan, banjir kan, so segala kubahan daripada sini, najis you, dia akan overflow kat sini, masuk kat kitchen lah. Okay, so nanti you perhatikan belakang dapur you, tepi rumah. Okay, alright. Ini antara benda-benda yang basic lah. Jadi overall nampaklah macam ni. So rumah teres dia restricted lah. Kalau rumah teres dia mungkin boleh extend belakang atau depan. Kalau corner lot boleh banyak lah sikit. Right? So setakat ni faham So katalah nanti you dapat job ni lah, you nak extend. So apa yang boleh extend kan? Apa yang boleh extend adalah apa-apa saja tapi tidak melebihi dari garisan dotted ni. Macam naik dinding lah. Porch pun sama. You tak boleh lah sampai porch, bumbung porch sampai ke pintu pagar. Sebab dah ada boundary kat sini. Okay. Then again, bergantung pada majlis tempatan tu juga. Dan juga syarat-syarat lain. Contohnya saiz jalan, kawasan perumahan tu sendiri macam mana, adakah besar atau kecil. Okay. Kita sedikit. Kita terus ke slide yang lain. Dah pukul 3. Okay, saya ingatkan sekali lagi kalau tiba-tiba terkeluar daripada meeting, you all masuk balik Okay. Ni yang cakap tadi lah, kalau buat section kena ada foundation, okay, kena tahu ketebalan dinding, okay, ketinggian floor tu, material yang propose, okay, floor pakai apa, wall pakai apa, window jenis apa,
Right, kita akan belajar juga. Okay. Alright, ini kalau ada renovation lah. Ada siapa masuk saya ke? Sekejap Okay. Alright, ada yang sign in tanpa guna email UiTM Kenapa Sebab tak keluar lah dalam list tu, tak keluar lah nama you, keluar nombor macam email dan sebagainya lah. So susah lah saya nak monitor. Okay. Dekat mana tadi? Sekarang yang saya sharing dekat sini ya. Sekarang ni nampak apa? Nampak slide ke? Submission plan for approval, betul? Betul. Alright. So okay, lepas ni kita, this is for new building kelas, untuk new building punya approval lah. Manalah tu ada rezeki parent you kan, dalam masa terdekat ni dah dapat tanah ataupun nak buat rumah kat tanah yang sedia ada, mungkin boleh tolong lah. Okay. Kepada yang rumah yang sedia ada, nak ada rezeki nak tambah dapur, nak tambah puan, nak tambah bilik you kan. So, dia ada requirement yang lain lah. Salah satunya yang ni lah, yang you akan buat nanti you akan buat untuk projek hotel nanti, insyaAllah final project part 4 you akan dapat site. Site tu bukan hotel. So you nak convert that layout plan, that shop house into a hotel. So dia mestilah ada certain wall yang kena demolish, certain wall to be erected, okay, a few window or door to be removed or dismantle or remove ataupun propose a new one. Okay, tengok, okay, meeting Webex will be end in 5 minutes. Okay, tak apa. Nanti bila dah terkeluar, masing-masing masuk balik Okay, masing-masing masuk balik. Okay, untuk kerja-kerja kata you nak pecah kan, you kena buat dotted line lah. Nanti saya bagi contoh. Untuk new work warna merah. So dalam AutoCAD tu dah kena layer lah. Ada layer, jenis-jenis layer untuk dotted line. Katalah dinding tu you nak pecah untuk tambah, untuk panjangkan. So dinding tu kena pecah. So dinding yang pecah tu kena buat dotted line. Jangan risau, contoh saya akan bagi lepas ni lah. Itu sahaja. Right. So lepas ni anda dah boleh lah godek-godek, okay, tengok majlis tempatan kat tempat anda, dia ada macam jadual lah. Kategori-kategori dia punya chart, ataupun workflow nak buat submission untuk lulus kan, macam mana cara dia. Ni contoh lah, ni contoh. Okay, alright. So sebelum kita putus, kita pergi ke tempat lain. Ni contoh-contoh alright, ini sambungan kepada tadi, kepada untuk extension ataupun renovation work. Okay, renovation ni buat di lain sikit. Okay, first kali sebab apa you nak extend dapur you kan, contohnya dapur rumah mungkin bajet dah bertambah, ahli keluarga dah bertambah, okay, you dah kos sara hidup ataupun you dah ada bajet lebih, okay, nak buat nak beli rumah baru mungkin belum sampai masanya lagi. So the easiest way untuk improve comfort living ialah tambah bilik ataupun extend bilik, tambah dapur dan sebagainya. Alright. So itulah antara sebab kena ada extension. Tapi extension kena ikut peraturan lah UBBL dan authority punya guideline. Sebab kita tak nak punya extension mengganggu jiran, mengganggu lalu lintas, okay, menjadi hazard pula kepada orang lain dan juga menjadi safety issue kepada owner tu sendirilah. Okay, so sebab tu you kena tahu, at least nanti kalau ada somebody, jiran you ke, parent you ke nak extend, you nampak macam ni tak betul ni dah makan luar rumah jiran ataupun ni dah ikut public, okay, jalan raya, longkang semua adalah hak government lah, authority. Selagi you berada di dalam kawasan majlis tempatan lah. Kat kampung tak ada hal. Kat kampung selagi apa you nak case dalam lingkungan lot tanah ni, anda tu tak ada masalah. Sekarang kita bercakap berkenaan dengan sekiranya anda duduk di dalam kawasan majlis tempatan. Okay. So, siapa di antara you yang duduk rumah kampung, kenalah bertanya kat saya, macam mana cik, rumah saya kampung, saya tak ada pagar pun ada rumah saya. Okay. Border pun tak tahu kat mana. Macam mana? Okay.
Siapa yang rumah apartmen, rumah kondominium, rumah flat, dah confirm tak boleh nak extend kan, tu macam mana? So you kena datang kat saya lah, bertanya kepada saya untuk saya bagi recommendation. Dia berbeza ikut pelajar tu sendiri lah. Tapi apa yang saya boleh share dengan you ialah, kalau rumah apartmen tu, tolonglah cari rumah kawan ataupun saudara mara kan. Kita bukan kita nak bias, tapi kita nak you belajar. Okay, kita nak you belajar. Of course lah, rumah apartmen tak ada submission, tapi rumah taman kena ada submission. Nanti bila you dah pergi practical, you kena practice juga kan, kena buat juga. Kebanyakan ID, office ID yang media small scale ni memang buat this kind of job lah, extend dapur kan, extend porch kan, so easy money, cepat. So yang mana yang rumah kampung juga, boleh share dulu gambar dengan saya kan. Kalau saya rasa okey, boleh proceed. Kalau saya rasa terlampau susah, kena cari rumah kawan-kawan juga. Ada yang rumah kampung tapi agak moden sebab ada pagar keliling rumah dia kan, so at least kita boleh verify lah kat mana boundary dia. Tapi ada yang rumah kampung yang jenis macam open kan, style kan, sebelah rumah dia dipagari oleh contohnya pokok kan, so tak ada exact boundary. Dan jiran tu pula dah saudara mara, macam dari satu lot rumah tu dia share, abang kat sini, adik kat sini kan, rumah saudara kita. So in that case, yelah, sama ada you cari rumah ni ataupun you datang tunjuk gambar kat saya lah, saya akan consult lah guys. Okay, selain daripada tu, ada tak masalah yang you rasa susah nak buat rumah you sendiri?